Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5 dan pada kali ini kita akan mengkaji subtopik 3.4 yang bertajuk Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa. Di mana pada akhir pembelajaran ini, pelajar boleh menghuraikan ciri dan amalan demokrasi serta pengasingan kuasa di peringkat persekutuan dan negeri. Baik, mari kita mulakan. Demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara. Ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri dinyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Mari kita mulakan dengan amalan pilihan raya. Pilihan raya ialah elemen yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asasnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga ke hari ini. Para pelajar boleh melihat gambar-gambar yang disediakan di sini. Ini merupakan antara parti politik yang terlibat dalam pilihan raya bagi memperoleh mandat daripada rakyat untuk memerintah. Seterusnya, gambar berkaitan dengan kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Seterusnya, rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Ini pula adalah gambar berkaitan dengan undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Seterusnya ialah kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi, antaranya termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Mari kita lihat satu persatu berkaitan dengan kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama ialah kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Seterusnya, kebebasan beragama ialah Islam merupakan agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan, iaitu tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Manakala yang keempat ialah kebebasan bersuara, berhimpun
dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Sekatan tersebut bertujuan memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Mari kita lihat informasi yang disediakan di sini berkaitan dengan SUHAKAM, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, merupakan institusi asasi kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Akta 597, SUHAKAM berperanan bagi mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Mari kita teruskan dengan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan sehingga ke hari ini. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Jika kita perhatikan carta struktur pentadbiran persekutuan di sini, kita dapati yang di-Pertuan Agong merupakan punca kuasa, kemudian di bawahnya ada Majlis Raja-Raja, dan di bawah yang di-Pertuan Agong ada 3 badan, iaitu Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Okey. Badan perundangan adalah Parlimen yang mana terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seterusnya, badan eksekutif terdiri daripada Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. Seterusnya, badan kehakiman pula terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan, Mahkamah Bawahan. Mari kita mulakan dengan kajian terhadap badan perundangan, di mana badan perundangan ini berfungsi untuk menggubal undang-undang. Badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen. Badan perundangan pada peringkat kerajaan negeri pula ialah Dewan Undangan Negeri, iaitu DUN. Apakah itu Parlimen? Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia, terdiri daripada 3 komponen, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu, Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai baharu. Mari kita perhatikan di sini ilustrasi bangunan Parlimen menunjukkan lokasi Dewan Negara dan Dewan Rakyat, di mana terdiri daripada yang di-Pertuan Agong, salah satu komponen dalam badan perundangan. Kita perhatikan di sini Dewan Rakyat, kedudukan Dewan Rakyat di Parlimen
iaitu Dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Seterusnya ialah Dewan Negara atau Senat, dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara, membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Mari kita lihat tentang Dewan Undangan Negeri. Di Malaysia terdapat Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertua Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu ADUN yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. DUN berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat tentang Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Jemaah Menteri, manakala Badan Eksekutif peringkat negeri pula ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri ini terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama Jemaah Menteri menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat Kerajaan Persekutuan. Menteri pula mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Pelajar boleh melihat gambar di sini berkaitan dengan istiadat mengangkat sumpah, jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri. Mari kita lihat pula tentang Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO Executive Council. Di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Seterusnya ialah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita.
peranan badan kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat maupun sesama rakyat. Badan kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi badan kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. Pelajar boleh memperhatikan hierarki badan kehakiman di Malaysia yang disediakan di sini. Jika kita perhatikan, tempat yang paling tinggi ialah Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Malaya serta Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Keempat-empat jenis mahkamah ini adalah dalam kategori mahkamah atasan. Manakala bagi kategori mahkamah bawahan pula terdapat mahkamah session dan juga mahkamah magistrat adalah yang paling rendah. Hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Mari kita lihat sedikit informasi berkaitan dengan mahkamah khas, iaitu tidak terletak dalam hierarki mahkamah biasa. Antaranya, tujuan mahkamah khas adalah mahkamah bagi raja-raja dan juga mahkamah tentera. Sebagai penutup kepada subtopik ini, pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Pengasingan kuasa dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi. Baiklah, cikgu harapkan semua pelajar telah pun memahami tentang subtopik yang kita kaji pada hari ini, iaitu berkaitan dengan amalan demokrasi dan pengasingan kuasa, di mana dalam amalan demokrasi kita melihat terdapatnya amalan pilihan raya, kebebasan asasi dan pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa pula terdiri daripada badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Semoga berjaya kepada semua pelajar. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan menyelesaikan kajian kita terhadap subjek sejarah tingkatan 5 bab 3, iaitu pada subtopik yang terakhir iaitu 3.5 bertajuk keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Pada akhir pembelajaran, pelajar boleh merumus keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Mari kita mulakan. Keunikan amalan demokrasi berparlimen dapat dilihat dari aspek gabungan unsur tradisional dan moden, mekanisme semak dan imbang, kuasa budi bicara raja serta kerjasama politik. Pertama sekali kita akan melihat tentang gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Keunikan pentadbiran di Malaysia
teradun antara unsur tradisional dengan unsur moden. Unsur tradisional terletak pada kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Unsur moden pula ialah demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik di negara kita yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan budaya. Seterusnya, apa pula mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran? Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita. Pemerintahan beraja berperanan mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan juga perselisihan antara kaum. Mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa iaitu yang terdiri daripada badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Badan perundangan diberi peranan menggubal undang-undang, yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Sekiranya timbul konflik dan kekeliruan, penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman. Inilah yang dikatakan sebagai mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Keunikan yang seterusnya ialah terdapatnya kuasa budi bicara raja. Secara umumnya, kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan Ketua Kerajaan Persekutuan, iaitu Perdana Menteri. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik Ketua Kerajaan Negeri, iaitu sama ada Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran di UN. Jadi kita lihat di sini terdapat dua budi bicara, Yang di-Pertuan Agong dan juga Yang di-Pertuan Negeri, iaitu dari segi pelantikan Ketua Kerajaan Persekutuan atau Ketua Kerajaan Negeri, dan yang kedua ialah dari segi tidak memperkenan permintaan pembubaran parlimen atau pembubaran Dewan Undangan Negeri. Keunikan demokrasi berparlimen yang terakhir ialah dari segi kerjasama politik. Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Sejak pilihan raya pada tahun 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan. Gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional. Parti ini memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan.
Pada pilihan raya umum yang ke-14 tahun 2018, kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kita perlu memahami demokrasi sebagai salah satu asas pemerintahan negara. Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri yang mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi berparlimen pada asasnya memberikan hak sama rata kepada setiap warga negara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedaulatan raja berperlembagaan. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan yang unik dengan ciri tersendiri, kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membentuk pentadbiran yang sistematik dan unggul. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berjaya mewujudkan kestabilan. Hal ini membawa kemajuan dalam pelbagai bidang sejak merdeka sehingga ke hari ini. Sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajarnya menyedari kepentingan taat setia kepada pemerintah demi kemakmuran bangsa dan negara. Itu sahaja pembelajaran kita dalam bab 3, iaitu berkaitan dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di mana kita telah mengkaji 3.1 berkaitan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa, serta keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Semoga pelajar mendapat manfaat daripada video ini dan selamat maju jaya cikgu ucapkan kepada semua calon SPM. Sekian, terima kasih.